Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu pada siri yang ketiga, makna kebahagiaan dan pengalamannya dalam Islam. Um, Pada siri yang lepas saya telah jelaskan tentang konsep agama, dan bagaimana agama itu ad-din, khususnya Islam sebagai agama tanzil ataupun reveal religion ataupun agama wahyu itu mendasari prinsip akhlakiah Islam, dan juga hasil daripada itu membawa kepada konsep dalam pandangan alamnya, termasuklah konsep kebahagiaan. Jadi saya telah jelaskan bahawa perbezaan antara agama Islam dengan agama-agama lain, sama ada agama yang berasal daripada keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang didakwa sebagai agama wahyu seperti agama Yahudi dan Kristianiti, dan juga agama-agama yang bukan bersandarkan kepada kitab suci dan nabi-nabi, seperti agama Hindu, Buddhism, Confucianism, Zoroastrianism dan sebagainya itu. Beza agama-agama ini dengan Islam ialah pada pertama sekali pada kitab sucinya itu, di mana kitab suci itu Al-Quran ini merupakan kitab yang telah dibukukan sejurus selepas Rasulullah SAW wafat, dan sebelum dibukukan itu ia telah dihafal dan disebatikan dengan amalan para sahabat, dan semua persoalan-persoalan di dalam kehidupan itu diajukan direct ataupun terus ataupun secara langsung dengan Rasulullah SAW, dan semua aspek kehidupan Nabi, sama ada private ataupun public, sama ada umum ataupun khusus, ataupun bersifat peribadi itu, semuanya diketahui oleh para sahabat, dan kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada sebagai suami, ayah, Rasulullah, dan kepada pemimpin masyarakat itu, kesemuanya diketahui dengan jelas dan diberitahu dengan jelas, dan bahkan rekod ataupun catatan terhadap semua yang Rasulullah SAW katakan, buat, suka dan tidak suka baginda itu dicatatkan dan difahami dengan jelas oleh para sahabat. Dan demikian juga antara wahyu, iaitu Al-Quran itu dan hadis itu dibezakan oleh para sahabat dengan cara hafazan dan juga penulisan lah. Dan mereka berada bersama dengan Rasulullah daripada permulaan dakwah sehinggalah kepada wafatnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua perkara-perkara kecil atau besar itu menjadi perkara-perkara umum yang diketahui oleh para muslimin pada waktu itu sehinggalah sekarang. Walau bagaimanapun nasib Bible ataupun kitab Injil serta kitab Taurat itu tidaklah seperti mana nasibnya Al-Quran. Dari segi mana itu? Maksud saya ialah dari segi pembukuannya dan juga dari segi originalitinya yang dipersoalkan ataupun kesahihannya yang dipersoalkan, di mana terdapat golongan yang tertentu yang khusus daripada kalangan penganut mereka sendiri yang tidak mempercayai ataupun mempertikaikan tentang originaliti ataupun kesahihan turunnya wahyu itu kepada Nabi Musa dan Nabi Isa alaihimussalam. Dan ada pun tentang Barat, saya telah jelaskan bahawa Barat hanya mula mengkaji tentang Islam bermula pada kurun ke-17, dan ialah dalam bentuk tulisan akademik ataupun tulisan bersifat ensiklopedik oleh tokoh-tokoh historian ataupun tokoh-tokoh sejarawan dan negarawan mereka, seperti Edward Gibbons, dan yang sebelum tu seperti
John Locke dan para Western thinkers ataupun Western minds yang lain, ya. Jadi yang ingin saya tegaskan di sini ialah mereka hanya mula mengkaji tentang Islam bermula daripada kurun ini, iaitu lebih kurang dalam 400-500 tahun kebelakangan ini. Dan pada kurun ke-17 inilah juga mereka mula mengkaji Al-Quran. Mereka mula menterjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa mereka. Dan selepas mereka mengkaji Al-Quran itulah mereka juga memulakan usaha yang gigih untuk menterjemahkan versi Hebrew kitab suci mereka itu ke dalam bahasa yang difahami, ya. Dan apa yang menyedihkan ialah kita tidak peduli, ataupun kita tidak ambil kisah sekiranya mereka yang bukan Islam ini bertungkus lumus ataupun berusaha untuk mempertikaikan kesahihan data-data ataupun kefahaman yang mereka dapati daripada Al-Quran dan sumber-sumber turas kita. Dan kita tidak pelik, ianya bukanlah suatu perkara yang pelik ataupun yang mengejutkan jika tokoh-tokoh seperti A.J. Avery ataupun Kent Smith ataupun Goldziher yang terkenal mengkaji tentang Islam, mengkaji tentang Al-Quran, sehingga kan usaha mereka yang mengkaji Islam ini yang dipanggil sebagai Islamologi ni telah diusahakan sebegitu rupa agar mereka dapat memahami bahasa Arab dan Al-Quran itu dengan begitu dalam, dan apa yang kita boleh jangkakan daripada mereka ialah tidak pelik sekiranya mereka cuba untuk mempertikaikan juga, sama seperti mereka mempertikaikan agama dan kitab suci mereka itu. Mereka mempertikaikan dan mereka mengajak Muslim untuk mempertikaikan kitab suci kita dan ajaran agama kita, juga bahasa Arab kita, bahasa Arab yang telah guna pakai ataupun telah dilantik oleh Allah SWT menjadi bahasa wahyu dan menjadi bahasa rasmi Al-Quran itu. Jadi yang menyedihkan kita sebenarnya ialah apabila terdapat golongan intelektual Muslim dan pimpinan-pimpinan agama Muslim sendiri, iaitu golongan modernis, yang telah menerima pakai idea para orientalis ini untuk pengkajian ataupun untuk Muslim melupakan turas mereka ataupun melupakan terus isi kandungan kebanyakan heritage ataupun kajian alim ulama kita yang berusia 1400 tahun yang silam. Dan usaha 1400 tahun yang silam ini ialah usaha yang sangat besar oleh ulama-ulama kita mentafsirkan Al-Quran, hadis dan ajaran para ulama yang muktabar dan mengajarkannya, mempermudahkannya kepada para muslimin dan muslimat. Kerana para muslimin dan muslimat ini terdiri daripada pelbagai golongan masyarakat. Jadi ada bahagian di dalam kitab-kitab ini yang tinggi, ada sebahagiannya yang bersifat sederhana, dan ada sebahagiannya sesuai untuk para beginners ataupun pemula ataupun yang baru mengenali berjinak-jinak tentang Islam. Okey, jadi yang saya ingin nyatakan di sini ialah sifat ataupun sikap orientalis yang cuba untuk mempertikaikan ataupun menyoal ataupun mewujudkan syak dan wasangka dalam diri mereka dan bahkan mengajak muslimin untuk sama-sama syak wasangka kepada agama Islam itu. Dan tapak yang paling asas untuk mereka utarakan ataupun persoalkan otoritinya ialah kitab suci. Dan
Saya telah sebutkan tadi bahawa sebahagian besar golongan modernis yang kita akan bincangkan mungkin pada suatu masa lain khusus berkenaan dengan modernis dan para pemimpin mereka ini, mereka mencanangkan slogan ataupun kata-kata supaya umat Islam kembali kepada Al-Quran dan hadis. Jadi bunyinya cantik, kembali kepada Al-Quran dan hadis. Tetapi yang kita tidak faham ataupun kita lupa ialah apabila kembali kepada Quran dan hadis, artinya ialah kita mentafsirkan Al-Quran dan hadis mengikut kemahiran dan kepakaran yang kita ada. Jadi apakah kepakaran yang kita ada? Adakah dengan menolak tafsiran-tafsiran ulama-ulama silam yang saya katakan berumur 1400 tahun itu, maka kita akan berjaya mencapai suatu kefahaman yang lebih baik tentang Islam, tentang agama kita. Sedangkan Rasulullah SAW pernah bersabda bahawa sebaik-baik umat, sebaik-baik zaman ialah zaman baginda SAW, dan kemudian yang selepas aku, dan kemudian yang selepas itu, dan kemudian yang selepas itu. Jadi kalau kita lihat generasi demi generasi sudah berkurun bezanya, jaraknya kita dengan Rasulullah SAW, maka bukankah hadis ini patut kita fahami sebagai menyatakan bahawa golongan yang sebelum kita itu lebih baik kefahaman agamanya berbanding dengan kita. Dan saya tidak nafikan bahawasanya terdapat mereka yang memahami agama dengan baik. Walau bagaimanapun, tidaklah sepatutnya kita mencapai suatu kefahaman itu dengan cara menidakkan ulama silam, dengan cara menolak ulama-ulama yang muktabar, dengan cara menolak ajaran-ajaran ulama-ulama besar. Kononnya mereka sudah tidak relevan dalam masyarakat kita sekarang. Kononnya mereka sudah tidak faham isu-isu semasa moden dan postmoden yang kita sedang alami sekarang. Sedangkan kebanyakan masalah ataupun permasalahan yang kita hadapi ini adalah lebih kurang sama dengan apa yang telah terjadi pada waktu dahulu. Dan seperti yang saya sebutkan pada Rihlah Ibn Battuta, history repeats itself. Sejarah itu mengulang dirinya sendiri, dan akan sentiasa ada ulangan itu dalam siaran sejarah kita. Sama seperti dalam televisyen ataupun dalam YouTube ataupun social media, akan sentiasa ada ulangan perkara-perkara yang hampir sama ataupun betul-betul sama di dalam sejarah hidup kita ini. Dan ia akan berulang, dan ia akan pada masa akan datang pun dia akan hadir dan berulang untuk kita sama-sama terima dan hadapi ataupun alami. Jadi balik kepada tadi, Islam itu sewajarnya dilihat sebagai satu-satunya agama wahyu dan bukan agama yang lain, kerana kekuatan dari segi wibawa kitab sucinya itu, dan kekuatan wibawa Rasulullah SAW sebagai penyampai wahyu yang amanah, dan kekuatan para sahabat yang berdiri di samping dan di sekeliling baginda SAW itu telah membantu membawa Islam dan meletakkan Islam itu di tempat yang sepatutnya. Dan begitulah juga dalam tempoh 1400 tahun ini kita telah dibantu, kita telah diajar, kita telah dibimbing oleh para ulama yang muktabar, yang menunjukkan kita jalan yang benar, yang menunjukkan kita pandangan alam Islam yang betul, dan menjaga kita daripada tersesat daripada jalan yang lurus ini. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, kita sambung sedikit lagi perbincangan kita kali ini tentang bagaimana faham kebebasan ataupun liberty ataupun freedom yang difahami oleh ketamadunan barat yang saya sebutkan sebelum ini merupakan saingan ataupun musuh
ketat kepada umat Islam. Musuh ketat dari segi mana? Bukan dari segi dakwahnya, tetapi mereka tidak senang untuk melihat kita berada pada jalan menyampaikan ajaran agama. Kerana mereka ingin cara mereka sahaja yang diterima pakai. Mereka ingin para muslimin itu mengikut cara mereka, mengubah cara mengikut cara mereka. Muslims must develop. Muslim must change. Jadi kita tidak boleh menerima apa yang mereka canangkan itu. Walaupun kita tidak boleh menolak perubahan, tetapi kita menolak perubahan yang bersifat filosofikal. Wajib berubah. Tidak semestinya semua perubahan itu diterima. Bahkan perubahan-perubahan itu perlu kita tapis dengan wacana pandangan alam Islam, dengan pemikiran yang betul, dengan kefahaman Islam yang jitu. Jadi elemen yang mereka cuba bawakan kepada kita termasuklah elemen tentang kebebasan, akhlak dan amalan akhlakiah ini. Dari sudut luarannya, namanya ataupun konsepnya nampak seakan-akan sama. Tetapi sebenarnya daripada segi praktisnya, daripada segi isi kandungannya, daripada segi kualitinya itu berbeza. Dan bahkan kadang-kadang jauh berbeza daripada pandangan alam Islam. Dan kita pergi satu demi satu. Pertama sekali tentang konsep individu. Jadi saya katakan bahawa faham kebebasan, faham freedom, faham akhlak ataupun morality antara Barat dengan Islam itu adalah berbeza. Dan kita lihat yang pertama dari sudut individuality itu. Di dalam Islam, individu ataupun insan adalah dalam rupa rohani dan jasmani. Manakala bagi Barat, individu dalam Islam, individu itu dilihat lebih kepada aspek fizikal ataupun aspek jasmani. Dan perkara ini jelas jika kita berbicara tentang konsep insan, di mana insan di dalam Islam itu terdiri daripada roh dan badan. Tetapi persoalan roh itu di dalam ketamadunan Barat tidak mampu digarap seperti mana yang digarap dalam ketamadunan kita. Dan jika sekiranya ada sekalipun perbincangan tentang cognition ataupun perbincangan tentang intelek ataupun perbincangan tentang kematian, maka kesemua perbincangan ini lebih kepada perbincangan yang bersifat fizikal juga sebenarnya. Ia tidak menjurus kepada roh, ia tidak menjurus kepada nafsu, ia tidak menjurus kepada akal. Seperti mana yang dibincangkan dalam tradisi keilmuan Islam. Tidak seperti mana yang dimaksudkan di dalam ayat yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wama utitum min ilmin illa qalila. Mereka bertanya kepada kamu, wahai Muhammad, berkenaan dengan ruh. Maka katakanlah kepada mereka, ruh itu merupakan ilmu yang beri sedikit saja kepada manusia. Dan ia merupakan suatu perbincangan yang tidak ramai. Tidak ramai yang mengetahuinya. Kalau ada yang mengetahuinya, mestilah ia mendapat suatu maklumat daripada suatu zat yang maha besar, zat yang maha agung, yang mengetahui rahsia gaib tentang perkara ini, yang mencipta manusia itu sendiri. Jadi kalau di Barat ini konsep Tuhan itu pun sudah disisihkan daripada individualiti manusia itu, dan dinaikkan konsep humanisme. Manusia mampu membuat apa sahaja, dan cuba dimatikan watak Tuhan itu di dalam sejarah mereka, di dalam kehidupan mereka. Jadi segala freedom, segala human will itu didasarkan kepada manusia. Sebab itulah kalau kita tengok filem-filem di Barat contohnya, mereka apabila berlaku suatu tragedi ataupun permasalahan, maka si A akan berkata, it is my fault. Itu adalah salah saya.
Sedangkan yang seorang lagi akan berkata, no, it's not your fault. We choose to do this. We choose to do that. Jadi persoalan tentang pilihan itu diletakkan sekadar semata-mata atas bahu manusia. Tidak ada campur tangan takdir. Tidak ada campur tangan ketuhanan di situ. Kita pergi kepada yang kedua. Konsep kebebasan dalam Islam. Saya sentuh sedikit tadi tentang individuality. Jadi kebebasan ataupun freedom di dalam Islam ini, ianya merupakan pembebasan jiwa ataupun diri manusia itu daripada hawa nafsu kepada fitrahnya yang menyembah penciptanya. Begitu. Tetapi di Barat ataupun konsep Barat tentang kebebasan ini berbeza. Iaitu membebaskan manusia. Membebaskan manusia daripada segala kongkongan agama. Daripada segala undang-undang akhlakiah. Kepada apa? Kepada hawa nafsu. Maknanya mereka ingin membuat ataupun melakukan sesuatu yang tidak ada masalahnya, yang tidak ada kekangannya dengan ketuhanan ataupun dengan prinsip-prinsip yang bersabit dengan akhlak ataupun morality. Dan jadi di sini berbeza Islam dengan Barat itu dalam konsep membawa diri jasmani ataupun nafsul hayawaniyah itu, nafsu yang bersifat haiwan, yang bersifat jasadiah itu, untuk tunduk takluk kepada diri rohani, nafsun natiqah, nafsu yang berfikir, nafsu yang berakal, nafsu yang menundukkan kemahuan ataupun ego, yang menaikkan ego kemanusiaan itu. Begitu. Jadi ini adalah perbezaan bersifat 180 darjah. Sangat-sangat berbeza. Okey. Kita pergi kepada penguasaan alam. Perbezaan tentang penguasaan alam. Jadi di Barat itu penguasaan alam ini ialah maksudnya penguasaan manusia terhadap alam tabi'i ataupun alam yang bersifat material, alam yang bersifat boleh nampak, yang mampu didetect ataupun mampu dikesan oleh panca indera yang 5. Dan manakala alam di dalam Islam itu ialah alam yang bukan sahaja alam maddah, bukan alam material, bahkan alam itu bersifat spiritual, bersifat ghaibiyat, bersifat juga sam'iyat, bersifat juga ukhrawi, begitu. Jadi ini adalah perbezaan yang sangat nyata. Dan seterusnya, Barat memuja kebeliaan. Apakah yang kita maksudkan dengan Barat memuja kebeliaan? Belia ini artinya muda, youth. Youth itu. Bahkan kita ada Kementerian Belia dan Sukan yang dikaitkan dengan keseronokan jismiyah, kehebatan, kekuatan fizikal, kecantikan fizikal juga. Jadi di Barat ataupun konsep kebeliaan ini di Barat ialah suatu konsep ataupun suatu keadaan di mana tubuh badan yang sehat, yang kuat, yang gagah, yang muda itu dijadikan lambang keindahan seorang insan, seorang manusia. Oleh sebab itulah lambang tubuh manusia ini yang muda belia cantik ini dijadikan ilham dalam seni lukis dan seni pahat mereka. Bahkan kita biasa melihat tugu-tugu dalam bentuk manusia, dan dalam lelaki dan perempuan, naked dan berpakaian, dan juga lukisan-lukisan di dinding, bahkan di dinding bangunan-bangunan rasmi mereka, bukan sekadar museum, bangunan-bangunan rasmi agama mereka juga terdapat lukisan-lukisan, dan juga kaca-kaca yang cantik yang menunjukkan suasana ataupun cara gaya yang saya sebutkan ini.
Dan begitu juga dalam falsafah pendidikan mereka, dua perkara yang dititik beratkan ialah muzik serta sukan ataupun senaman. Dan sebab itulah muzik di barat itu seolah-olah dipuja, sehingga pelbagai program reality seperti Britain Has Got Talent, America Has Got Talent, kemudian mereka ada The Voice contohnya, yang apa ni, cuba untuk menilai seni suara itu tanpa melihat tubuh badan penyanyi itu tua ataupun muda, lelaki ataupun perempuan itu. Dan dikatakan muzik ini menjadi suatu cara untuk mereka melepaskan stres, melepaskan perasaan, melupakan perkara-perkara yang mereka tidak suka di dalam hidup itu. Membawa mereka kepada suatu dunia yang indah bagi diri mereka. Dan kalau kebanyakan cerita yang disebutkan oleh para kompetitors dalam cerita-cerita reality itu, mereka yang dibuli ini akhirnya menghilangkan rasa susah hati, sugul mereka itu dengan melalui muzik ataupun sama ada nyanyian ataupun alat-alat muzik, ataupun composition lagu-lagu yang meredakan perasaan mereka. Dan begitu jugalah konsep barat. Apabila kita bercakap tentang kebeliaan ini, kita akan gandingkan dengan satu caption ataupun notion negara sempurna. Negara sempurna ini ialah suatu idealistik suatu tempat ataupun vision yang idealistik bagi masyarakat barat, di mana negara sempurna ini adalah merupakan satu tempat untuk orang-orang muda, untuk orang-orang muda yang mempunyai tanggungjawab dan pelan-pelan kehidupan mereka, dan termasuklah di dalamnya bagaimana mereka melaksanakan ketatanegaraannya, bagaimana mereka menjalankan urusan-urusan ekonominya, urusan-urusan sosialnya, dan bagaimana mereka melakukan khidmat-khidmat masyarakat dan kenegaraan ini. Dan setiap orang dewasa di dalam negara yang idealistik bagi mereka ini dikatakan tertakluk kepada satu penilaian undang-undang. Satu penilaian undang-undang yang diasaskan atas kesedaran diri, pengetahuan tentang baik dan buruk, dan juga betul dan salah ataupun benar dan palsu. Dan sebenarnya konsep negara sempurna ini menjadi titik tolak yang membezakan antara negara Islam dengan negara sempurna barat, di mana negara Islam tidak meletakkan kesempurnaan itu atas ramainya individu-individu yang membentuk rakyat di dalam negara itu, tetapi yang lebih penting ialah negara Islam mengasaskan kenegaraan itu ataupun kebaikan ataupun sumbangan yang betul atas kemampuan individu. Dan kemampuan individu itu tidak lain dan tidak bukan atas akhlak dan sifat pribadinya yang baik serta ilmu yang benar. Tetapi barat mereka meletakkan citizenship ataupun kenegaraan itu sebagai titik tolak kepada seseorang itu telah berjaya menjadi manusia yang baik ataupun tidak, penduduk negara yang baik ataupun tidak. Jadi
Setakat ini dahulu kita bincangkan tentang faham akhlakiah dan freedom ataupun kebebasan barat, dan kita akan sambung dalam masa yang lain. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.